Okay, seterusnya qardu ataupun qardu hasan, iaitu kalau asalnya tu al-qardu lah, qardu ataupun hutang, maksud dia hutang. So kalau qardu hasan, hutang yang mana? Hutang yang tanpa faedah. Okay, dan diberi sagu hati kepada tuan punya hutang sewaktu pembayaran. Boleh faham kat situ konsep dia kan? Kita berhutang dengan dia, dan kita rasa kita nak bagi lebih lah dekat dia dengan sebab dia masa awalnya tu dia dah bantu kita kan, okay, bila waktu kita dalam kesusahan. Bukannya penghutang itu dia menetapkan syarat. Penghutang orang yang memberi hutang lah bukannya orang yang beri hutang tu dia tetapkan syarat, tidak. Okey, kalau dia tetapkan syarat waktu dalam pinjaman ataupun financing tu, maka dianggap sebagai riba. Okey, ada interest di situ. Alright. Kemudian kafalah. Okey, boleh faham kafalah jaminan, hiwalah. Alright. Hiwalah tu apa? Kan. Ini pun ada pembahagian hiwalah juga. Hiwalah muqayyadah, hiwalah mutlaqah. Seterusnya ar-rahnu. Ar-rahnu ni ada isu sikit tentang operasinya, yang mana certain ataupun inilah kebanyakan ar-rahnu di Malaysia ni tidak menepati syariah. Alright. Ini telah diputuskanlah oleh Bank Negara Malaysia. Okay, bahawa produk ar-rahnu ni dia berasaskan kepada gabungan kontrak al-qardu, rahnu, wadi'ah dan ujrah adalah katanya tidak patuh syariah. So kita follow the leaders lah. Okay, yang mana kalau kita faham di sini apa yang menjadikan dia kontrak itu tak patuh, sebenarnya bukan kata tak patuh lah, tapi dia tidak memenuhi keperluan syariat itu sendiri. Yang mana kalau dengar kontrak tu dah betul dah, kontrak ujrah kan, kontrak al-qardu kan, qardu hasan dan sebagainya, tapi upah tu tanpa faedah pada asalnya harus. Tapi bila upah tu digabungkan dengan ijarah, iaitu upah tadi ada saya sebutkan tentang ijarah kan, iaitu simpan, upah simpan, maka dia terdedah kepada wujudnya satu lagi elemen, iaitu elemen pinjaman. Elemen pinjaman yang mana dia menjana kepada manfaat ataupun pinjaman yang digabungkan dengan urusan jual beli. Kan nak faham, penting juga ni. Tapi tak apa. Tak apa, macam contohnya lah, seperti contoh. Contohnya contoh saya nak kata kat sini, Siti, Siti dia pinjamkan wang 10k dan mensyaratkan kawannya belanja makan. Kan? So maka hukum belanja makan tu dah macam mana pula tu? Kan macam dah anggap sebagai riba. Dia macam tetapkan syarat kat situ kan. Nak belanja, kata belanja tadi tapi meminjamkan wang tu dengan syarat kawannya belanja makan. Macam tu Alright, so tu prinsip ada prinsip riba lah kat situ yang menghasilkan manfaat tu declare sebagai riba. Kemudian yang digabungkan dengan jual beli tadi ni, yang tadi kan saya kata ada dua tadi, yang digabungkan dengan jual beli. Contohnya, tadi Siti ni dia pinjamkan wang kepada Abu, contohnya RM1,000 tanpa faedah. Dah cantik tu, betul lah tu kan. Tapi si Siti tadi dia syaratkan si Abu mesti membeli jam tangan. Kan dengan harga RM199 bayaran secara ansuran. Macam mana tu? Kan macam mana boleh ada mensyaratkan sesuatu kan, atas pinjaman. So macam itulah yang mana dia membawa kepada larangan lah, membawa kepada riba lah tadi. Alright, so pinjaman tu tanpa faedah tak salah, tapi jual beli dengan harga tadi tu 199 pun harus juga tadi tu. Tapi jika dia kata nak pinjam boleh, tapi kena beli produk kami. Kan? Macam kelakar kan? Pernah kan? Pernah berlaku kan? Ini bukan dalam konteks ar-rahnu je. Dalam jual beli biasa pun ada. Ini tak boleh. Seolah-olah dia meletakkan syarat kat situ. Kalau tak beli, so tak dapat lah. Kan? Faedah-faedah dia. Kemudian
So boleh faham konteks apa yang berlaku pada Ar-Rahnu pada semasa pada apa ni, maksudnya apa yang dah praktis lah yang mana pinjam tanpa faedah dah betul dah, okey, tapi ada syarat kan, kena macam apa ni, bayar upah simpan pula kat situ kan, okey, kenapa kena ada bayar upah pula kan. Bahkan ada tempat Ar-Rahnu, ada Ar-Rahnu yang menyediakan perkhidmatan upah simpan dengan 2 harga. Satu simpan saja lebih rendah upahnya, satu lagi lebih tinggi upahnya bila penyimpan tu buat pinjaman. Macam tu. Okey. So apa masalah sebenarnya ni? Okey, iaitu pinjam tanpa faedah tu harus. Okey, upah simpan pun ataupun upah ujrah tu pun harus. Masalahnya dia ada gabungan. Okey, gabungan akad ataupun gabungan yang mana yang meletakkan syarat untuk pinjam wajib simpan dengan bayaran. Okey, yang ada elemen keuntungan. So inilah masalah elemen riba lah kat sini. Boleh. So solusinya ini telah dibincangkan, okey, yang mana BNM pun dah tetapkan, okey, apa yang perlu dilakukan dengan perlu berubahlah, okey, daripada pusat gadaian ni, okey, beralih kepada murabahah. Tadi dia sebut tentang murabahah kan, tapi ni murabahah komoditi kan. Apa dia murabahah komoditi? Tu maksudnya yang mana kalau kita praktis dalam perbankan ni ada ni tawarruk, okey. Ni ada beberapa lagi dia punya apa panggil tu namanya, pecahan dia lagi lah, okey. Kemudian dan sebagainya. Boleh faham so macam banyak pula nak cerita kat sini, tapi tak apa, jangan risau. Okay, kita just faham secara general je apa yang maksudkan Ar-Rahnu dan gadaian, tapi isu ataupun operasinya, okay, isu dalam operasi apa yang praktis pada hari ini tidak comply syariah lah. Itu nak ceritanya. So perlu ada enforcement lah kan, okey, oleh pihak kerajaan atau perbankan, okey, BNM sebagai contoh, untuk meletakkan penasihat syariah lah bagi setiap pusat-pusat Ar-Rahnu tu, supaya korporasi Ar-Rahnu dia follow the rules kan, ada policies macam ni. Baik, tadi saya ada terangkan tentang kaedah ataupun kontrak yang sahih, okey, yang ni kontrak ataupun akad yang tidak adil, akad yang salah, okey, dalam jual beli ya. Nanti pelajar boleh baca dan fahamkan. Alright, yang mana ada certain yang sebahagiannya itu adalah yang memang pernah praktis lah waktu zaman jahiliah, okey, bukan dulu je, sekarang pun ada jugalah okey, itu antara kontrak-kontrak yang batil.